Pulut nasi yang berwarna hitam dan mengeluarkan aliran darah merah yang pekat. Baunya yang busuk menusuk ke seluruh bilik. Pada mulanya makcik enggan kerana nampaknya menjijikkan. Tetapi lelaki itu menyuruhnya makan untuk tidak membazir. Makcik masih berfikir, termenung melihat kejijikan makanan itu. Perut masih berbunyi kelaparan, lalu makcik berhenti fikir dan terus mengambilnya dengan tangan kanannya. Hai semua, sebelum menonton sila tekan butang subscribe dan butang lonceng dan kembali ke cerita tersebut. Kisah kali ini berlaku di negeri jiran sekitar tahun 1970. Kisah ini terjadi kepada makcik saya yang suka kerja keras, sering membuat kerja berseorangan dan sayangkan keluarganya. Pada masa itu, hidup begitu susah dan salah satu sumber pendapatan adalah menoreh pokok getah. Kerja sebagai penoreh getah harus berangkat awal subuh. Ini kerana cuaca tidak terlalu panas dari terikan matahari dan ianya lebih selesa bekerja. Seperti biasa, makcik saya bersendirian menoreh pokok getah dan fokus membuat pekerjaannya demi sesuap nasi. Makcik sangat rajin hingga tidak sedar sudah masuk ke kawasan pedalaman hutan kerana dalam fikirannya untuk mendapat pendapatan lebih harus menoreh pokok getah banyak dari biasanya. Tetapi ketika dia masih menoreh di hutan pendalaman, cuaca yang tadi cerah tiba-tiba bertukar gelap. Sekaligus angin bertiup sangat kuat dan kencang. Daun-daun berterbangan dan pokok-pokok berguncang bagai lidi. Makcik ketakutan dan merasa bingung kerana pertukaran cuaca tersebut dan terus berlari mencari jalan keluar, tetapi angin ribut terlalu kencang hingga pasir mengaburi penglihatannya. Dia tidak sedar sama sekali di mana jalan keluar dan terus sahaja berlari dengan panik, tidak tahu arah tujuannya. Makcik masih berlari berterusan tanpa hala tujuan. Tiba-tiba dia terlihat ada satu ruang jalan di mana dia harus mengikuti jalan tersebut dan menyangka itu adalah jalan keluar dari hutan. Yang anehnya seperti ditunjukkan untuk mengikuti jalan tersebut. Semakin menuju ke jalan itu, semakin angin yang kencang tadi terasa berkurangan. Dia berfikir ribut sudah berlalu dan ingin keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan tebal tadi, angin pun reda, tetapi pemandangannya dan suasana luar hutan ini terasa berlainan. Makcik merasa aneh kerana hutan tersebut bukan hutan yang kebiasaan makcik lalui. Hutannya kelihatan aneh. Ciri-ciri pokok dan persekitaran sungguh berbeza. Lantai jalan di kawasan itu seolah-olahnya diperbuat dari tar dan lama terbiar ditutupi dengan daun mati bersamaan dengan lumpur. Tempat tersebut seperti luar imajinasi. Ianya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jalan terbiar yang makcik sedang berdiri ini, dia melihat ke kanan adalah jalan mati. Manakala ke kiri pula, jalan menuju ke sebuah kampung. Apa yang membuatkannya lebih meremang bulu ialah betapa sunyinya kawasan itu. Melihat ke langit yang masih ditutupi ranting hutan, seakan seperti masuk waktu maghrib. Padahal dia menoreh di awal pagi. Mungkin kerana ribut tadi, jadi dia tidak berfikir panjang. Makcik meneruskan perjalanannya ke kampung itu. Sepanjang dalam perjalanan, dia tidak menjumpai seekor binatang maupun serangga dan apatah lagi seekor burung. Terlalu sunyi, terlalu aman, sangat ngeri, membuatkan makcik berasa was-was. Makcik pasang telinga mengharap ada bunyi melegakan, tetapi tidak ada bunyi serangga, tidak ada bunyi burung, tidak ada bunyi aktiviti kehidupan seperti merasa di alam lain. Dan angin pun tidak terasa. Seperti semua kehidupan dan suasana seolah-olah masa itu berhenti. Apabila makcik sampai ke satu kampung, dia terjumpa seorang pemuda di hadapan tangga rumahnya. Dia berdiri tegak dan tidak bergerak bagaikan patung. Makcikku terlihat sosok tubuh seorang lelaki yang tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda. Pakaian lelaki itu seperti biasa 1970-an. Melihat terus ke hadapan tanpa melihat makcikku semasa dia melintas. Makcikku hairan dan mula bertanya dia. Makcik terus menyapa. Assalamualaikum wang. Kan bertanya di mana jalan kan menuju ke jalan raya basah. Dia menoleh ke arah makcik. Lelaki tadi terus tersenyum lebar. Seakan-akan tidak lama melihat manusia lebar senyumnya. Lelaki tadi hanya merenung makcik.
tidak menjawab soalannya. Sekali lagi, makcik menanyakan soalan. Mungkin dia tidak mendengar fikir makcik. Di mana jalan menuju ke jalan basah? Sekali lagi, dia hanya merenung makcik. Selepas beberapa minit, baru dia menjawab. Dari mana? Dalam hati makcik bukan pula dia menjawab soalanku tadi. Disoalnya ku lagi dengan soalan lain. Tapi makcik menjawab juga pertanyaannya. Itu dari kampung sebarang. Apa yang makcik perasan? Tiap kali makcik bertanya soalan, baru dia bergerak dan selepas itu terkaku semula. Makcik mengabaikan sahaja kelakuannya itu dan meneliti rumah usang milik lelaki ini. Rumahnya sungguh usang dan berakar-akar. Dalam hati makcik, pelik sungguh rumahnya tidak terjaga. Melihat makcik dengan wajah 1000 soalan melihat rumahnya, lelaki tadi mengajak makcik untuk masuk ke dalam. Awalnya, makcik menolak kerana baru kenal lelaki ini. Tetapi lelaki tadi tetap menggesa dan mempelawa makcik saya untuk masuk ke dalam. Dia juga mempelawa makcik untuk mengisi perut dahulu sebelum mencari jalan pulang. Oleh kerana perut makcik pun lapar dan merasa sangat haus, dia pun menurut dan ikut masuk menyusul selepas lelaki tadi. Di dalam rumahnya dilengkapi cukup dengan perabot pelik. Perabotnya nampak sangat moden tetapi terbiar dan berakar pokok. Lampu berupa LED terang sekali sinarannya yang belum wujud ketika itu. Bersambung dengan akar pokok bagai sumber elektrik. Silingnya penuh dengan akar dan nampak pokok di atas dan sangat usang sekali. Seperti rumah moden biasa, tetapi diselimuti akar pokok dengan dahannya. Sementara itu, di rumah makcik, ayah makcik merasa gelisah dan risau kerana anaknya belum balik lagi. Sudah hampir 3 hari dia belum balik ke rumah. Ayahnya telah memanggil sekumpulan pasukan keselamatan terdiri daripada penduduk kampung dan keluarga mereka untuk mencari anaknya. Pencarian dilakukan 2-3 jam bertukar ke hari, tetapi masih gagal untuk menemuinya. Mereka mengikuti gerak-geri bekas makcik menoreh pokok getah sambil memanggil namanya. Tetapi masih gagal sehingga terpaksa ayahnya membuat keputusan untuk memanggil seorang bomoh untuk mencari makcikku. Dia percaya bahawa makcik saya diculik oleh benda gaib. Sesudah bomoh itu sampai, dia ada membawa beberapa kawah lama yang agak besar. Dia juga membawa beberapa barang untuk melakukan sesuatu, iaitu satu ritual. Kawah tadi disimpannya pelbagai jenis bunga, air herba dan macam-macam lagi. Selepas itu, dia mula membuat ritual beramai-ramai dengan keluarga ayah. Berbalik kepada makcikku, ketika itu makcikku puas melihat rumah lelaki pelik itu dan dia keluar dari rumahnya ingin bergurau senda dengan penduduk kampung. Makcikku pun bercakap kepada setiap penduduk kampung semampu-mampunya yang berhampiran dari rumah lelaki tadi. Tetapi tingkah laku mereka pun mirip dengan lelaki awal tadi. Bergerak apabila ditanya, senyum telinga ke telinga dan kaku semula seperti patung. Selepas itu, makcik menoleh dan meninggalkan mereka. Masih kaku di tempat asal masing-masing. Semasa meninggalkan mereka, makcikku boleh merasa pergerakan halus bagai dilintasi, menghampiri dan ingin menyentuh dari belakang makcikku. Bulu roma makcikku naik dan mengejut melihat belakang. Penduduk kampung yang kaku tadi hilang serta-merta. Makcik pun baru sedar tidak ada seorang pun dalam kampung ini dia nampak berjalan. Perbuatan mereka sangat pelik dan mula menyoal mentaliti kerana kampung ini membuat makcik kan jadi gila. Jadi makcikku terus balik ke rumah lelaki tadi dan duduk atas tangga luar rumah. Makcik melihat ke langit yang masih ditutupi ranting pokok bersusul waktu maghrib. Makcikku bertanya diri sendiri berapa lama sudah dia di tempat ini. Beberapa minit kemudian, dia berfikir ingin balik semula ke hutan dia masuk tadi. Makcik berdiri hendak berjalan pergi, tetapi lelaki tadi memanggilnya masuk ke rumah dan menyuruh makcik duduk di lantai yang berkarpet untuk makan. Makcik pada mula kan menolak, tetapi perutnya terasa lapar dan dahaga. Teringin mahu menjamu selera. Dia berfikir lepas ini dia hendak mencari jalan balik. Duduklah dia di atas lantai anehnya berkarpet moden dengan daunan lama atasnya. Lelaki itu menyediakan hidangan makanan iaitu kuih pulut bersamaan daun pisang di atas piring. Sambil tersenyum-senyum sinis, dia ingin mendahulukan makcik untuk makan. Pulut nasi yang berwarna hitam dan mengeluarkan aliran darah merah yang pekat.
Baunya yang busuk menusuk ke seluruh bilik. Pada mulanya makcik enggan kerana nampaknya menjijikkan. Tetapi lelaki itu menyuruhnya makan untuk tidak membazir. Makcik masih berfikir, termenung melihat kejijikan makanan itu. Perut masih berbunyi kelaparan, lalu makcik berhenti fikir dan terus mengambilnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba ada terdengar jeritan. "Jangan!" Tidak tahu dari mana datangnya, makcik terus berhenti apabila mendengar jeritan tadi. Rupa-rupanya itu adalah jeritan dari bomoh yang sedang berkomunikasi melalui kawah yang bomoh tadi bawa di dunia nyata. "Jangan dimakan pulut itu. Kalau kamu makan memang tinggal di alam sana tu dan garanti indah balik ke dunia tani." Makcik pun terus buang pulut hitam tadi dan merasa dalam ketakutan. Lelaki ngeri tadi terpaku dan berubah. Rupa muka lelaki itu menjadi marah dan suaranya berubah, berteriak menakutkan. Dia tetap memaksa makcik memakan pulut yang diberinya. Tetapi makcik masih tidak mahu kerana bomoh tadi beberapa kali tidak menyuruhnya untuk makan dan menjadi lebih marah kepada bomoh tadi dan mula bertengkar. Setelah lama bertengkar di antara bomoh dan lelaki ngeri tadi, akhirnya terpaksa dilepaskannya makcik dengan perasaan yang tidak puas hati. Bomoh mengarahkan makcik untuk berlari pecut keluar dari rumahnya semula ke hutan tebal yang dia keluar. Dalam hutan tebal, makcik berlari dan merasa angin kencang semula. Makcik terus lari pecut tidak melihat belakang tanpa sedar makcikku berlari ke arah tangan ayahnya. Dia dah keluar dari hutan yang tidak jauh dari belakang rumahnya. Ayahnya memeluk makcik sekuatnya sambil menangis. Diikuti dengan ibunya dan keluarganya. Makcik hairan kenapa ramai orang di sini. Dia merasakan tidak begitu lama sahaja dalam hutan. Cuma beberapa jam saja di alam sana. Walhal di dunia nyata, hampir seminggu dia hilang. Itulah kisah yang ngeri dan trauma bagi makcikku. Peristiwa yang amat aneh bagi kami semua. Ayah dan orang kampung merasa amat lega dan bersyukur telah lepas dan selamat dari ancaman. Itu penyebabnya makcik tidak mahu lagi pergi ke hutan bersendirian. Sentiasa baca doa perlindungan semasa masuk hutan.